KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jamil hadirin, jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jadid ila barnamij Tariq إلى النجاح SPM 20 واحد وعشرين. اليوم سنتعلم المادة الشريعة. Hari ini kita nak belajar subjek syariah. Tapi sebelum tu, murid-murid sekalian, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sebelum buat apa saja, pakai cecair pembasmi kuman agar kita tak terkena jangkitan di mana-mana. Baik, hari ini subjek pendidikan syariah. Anda mesti nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Baik, kita dah berkenalan dengan Ustazah sebentar tadi. Baik, tak sabar nak belajar dengan Ustazah kan? InsyaAllah. Tapi sebelum tu Ustazah, bukan saya seorang je yang belajar pada hari ini Ustazah. Betul, betul. Kita ada juga bersama dengan kita murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Jom kita lihat siapakah yang bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Wow, ini macam-macam baju ada ni. Yeah. Kita ada bersama dengan Nik Sabrina. Boleh kenalkan diri sikit tak? Nama dan juga sekolah mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Tisha Binti Mazhari. Saya dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan. Okey, dan seterusnya sebelahnya pula. Ni baju merah ni baju apa ni? Baju Wind Orchestra. Wow. Yeah. Silakan Izmir. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Izmir Hafirul bin Halimi. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan semua. Cara dia cakap pun macam orkestra dah Ustazah ya. Ya. Dan seterusnya, siapa pula? Sabrina? Syahinda saya rasa. Silakan. Seterusnya Abang Bomba lah. Abang Bomba silakan. Boleh, ya? Okey, Abang Bomba Adam, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Muklis Asfar bin Muazzam Shah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Dan seterusnya Ustazah, siapa lagi? Ya. Kita ada boleh Syahmi, boleh Syahinda, okey, Syahmi, boleh. silakan. Okay, Syahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi binti Isa dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Ni Syahmi handsome lah. Ustazah ya. Dan kita pergi saya pilih seterusnya. yang berkualiti. Yang berkualiti pada hari ini. Ya. Ni kakak pengakap kita ni. Boleh kenalkan diri sikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika binti Rahim dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan. Salam perkenalan. Baik, Ustaz, ada tak yang kita tertinggal? Yang kita belum kenalkan? Syahinda, Nur Syahinda. Syahinda. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahinda binti Kamarudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Salam perkenalan. Salam perkenalan. Terima kasih semua kerana menyertai kelas kita pada hari ini. Kita bersama dengan Ustazah untuk kita nak belajar subjek syariah, Ustazah. Pendidikan syariah Islamiah. Pendidikan syariah saya Islamiah. nak maklum kepada Encik Aiman, jangan tersilap ya, sebab kalau subjek syariah saja, kita ada kurikulum bersepadu dini yang baru dalam KSSM. Subjek itu memang syariah sahaja. Yang ni lain. Dan dia dalam medium bahasa Arab. Yang ini nama dia
pendidikan syariah Islamiah dalam bahasa Melayu, medium dia. Okey, Ustazah, agak-agak murid-murid kita ni, diorang ni dapat A ke tidak dalam subjek ni, Ustazah? Oh, saya wajibkan mereka dapat A+. Kalau tak dapat A, tak dapat A nanti tak boleh keluar pada sekolah. Ya. Okey, Ustazah, sebelum kita nak mulakan kelas, kita berehat seketika, Ustazah. Boleh. Bagi diorang siapkan buku dengan pen dulu. Lepas ini kita akan masuk ke dalam kelas. Kita berehat seketika. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Torek Ilan Najah. Alright. Didik TV KPM. Saya berpendapat bahawa subjek pendidikan syariah Islamiah ini sangat diperlukan bagi kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan sistem perundangan dan pendidikan Islam seperti peguam syar'i, hakim syar'i, konsultan, pensyarah dan dai secara umumnya untuk menjelaskan kepada umat tentang perbezaan aliran pemikiran mazhab yang berlaku dalam dunia Islam agar umat Islam sentiasa bersatu hati walaupun mempunyai aliran pemikiran dan pendapat yang berbeza mengikut mazhab masing-masing. Pada pendapat saya, subjek pendidikan syariah Islami ini sangat penting untuk kita pelajari bagi mengenali prinsip hidup Islam secara semua, iaitu bertepatan dengan tuntutan maqasid syariah. Dengan mempelajari pendidikan ini juga, kami juga mampu untuk menangkis segala salah faham terhadap agama Islam. Contohnya, fahaman Islamofobia yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat dunia pada masa ini. Tahukah anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, pendidikan syariah, kita bersama dengan Ustazah Siti Rahmah. Ya, saya. Betul, Ustazah. Okey. Ustazah Rahmah je, okey. Ustazah Rahmah je. Nama glamour Ustazah Rahmah, okey. Dan kita ada murid-murid kita di belakang ni dengan pelbagai pakaian uniform mereka. Baik, Ustazah. Mungkin kita dah tak sabar dah nak belajar ni. InsyaAllah. Anda semua dah bersedia ke, murid-murid? Bersedia dah? Kalau bersedia, cakap sedia. Oh, dah tunjuk. Oh, okey. Baik, Ustazah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Ustazah untuk mulakan kelas. Silakan. Terima kasih Encik Aiman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar anak-anak ustazah yang ada di studio pada hari ini dan yang berada di rumah? Baik, ya. Ustazah doakan kita semua sentiasa
berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan, sihat walafiat daripada segi jasmani, rohani, mental dan spiritual. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustazah juga tak lupa untuk memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menjalankan program Road to Success SPM 2021 kita pada hari ini. Betul. Untuk subjek pendidikan syariah Islamiah. Baik, ya. Ustazah. Jadi anak-anak ustazah, anak-anak murid ustazah, what is Road to Success SPM 2021 is all about? Apa sebenarnya yang kita nak bawakan kepada anak-anak dalam program Road to Success SPM 2021 ni bagi subjek pendidikan syariah Islamiah. Ya, jadi Encik Aiman, saya meringkaskanlah ya program kita hari ini kepada RTS SPM PSI ya. Okey, so ini adalah kita punya Road to Success. Ustazah punya tagline untuk program kita hari ini ialah kenal pasti Siratul Mustaqim menuju A+ dalam SPM 2021 ya. Kenal pasti Siratul Mustaqim. Wow, macam tu. So basically Ustazah cuba untuk drive anak-anak yang mengambil pendidikan syariah Islamiah ni to achieve your goal in SPM, which is to score A+ ya in pendidikan syariah Islamiah SPM 2021. Okey. Ya. Okey. So, dalam Road to Success SPM ni actually Ustazah sebenarnya ada 7 road to success ya. But hari ini Ustazah akan share with all of you hanya 3 earlier steps sahaja ya. Sebagai permulaan lah ya, sebab kalau kita nak share 7 tu dia dah sampai SPM dah. So memandangkan kita dalam rangka awal tahun, so Ustazah nak share, saya nak share 3 earlier steps sahaja untuk anak-anak. Buat 3 ni dulu. So insya-Allah kita boleh share pula another 4 steps tu pada program yang lain, sesi lain insya-Allah ya. Kalau macam saya Ustazah, saya suka jalan shortcut Ustazah. No shortcut to success Encik Aiman ya. Okey, tak apa, dia ada Siratul Mustaqim ya. Jalan yang lurus. Orang ilan aja. Okey, so boleh saya teruskan ya. Silakan Ustazah. Okey, so sebelum kita pergi in details tentang program Road to Success SPM kita pada hari ini, Ustazah dah list downkan 4 objektif utama program kita pada hari ini ya. Yang pertama, Ustazah harapkan melalui program Road to Success SPM kita pada hari ini, anak-anak di rumah dan di studio dapat mengenal pasti persediaan awal yang perlu dibuat bagi menghadapi peperiksaan SPM dalam subjek pendidikan syariah Islamiah dengan jelas. Ya, objektif yang kedua, murid-murid dapat mengenal pasti format pentaksiran SPM KSSM baharu mulai tahun 2021 bagi subjek pendidikan syariah Islamiah dengan jelas ya. Maksudnya anak-anak kena find out betul-betul yang what is exactly format yang akan anak-anak hadapi jawab nanti dalam SPM ya. Objektif yang ketiga, murid dapat mengenal pasti at least 2 contoh soalan dan jawapan pendidikan syariah Islamiah yang terdapat dalam format pentaksiran SPM KSSM baharu mulai tahun 2021. Tapi ingat anak-anak, soalan Ustazah Syed ni bukan soalan SPM ya. Alamak, bukan soalan bocor SPM tadi. Tapi dia insya-Allah keluar. Okey, macam mana tu? Dia dekat-dekat CP-CP gitu ya. Okey, so objektif yang terakhir, semoga sempatlah ya kita buat sharing pada hari ini. Anak-anak dapat mengenal pasti satu contoh bagaimana nak menguasai silibus ya pendidikan syariah Islamiah semasa proses PDP secara ringkas ya. Okey, so kita bergerak kepada here we go. This is our first step, RTS SPM PSI kita pada hari ini. Yang pertama sekali, anak-anak kena sediakan bahan mentah. Oh, kita sebut bahan mentah lah. Ya, kita sebut bahan mentah. Macam rancangan masakan kat TV tu kan. Kalau bahan dia tak cukup, dia boleh ke nak masak? Tak boleh. Betul tak anak-anak? Betul tak? Boleh tak dia masak? Tak boleh kan? Mesti kena tunggu dulu sedia bahan-bahan baru boleh start masak. Samalah kita road ni, kalau tak ada kereta macam mana nak start enjin? Betul Ustazah. Macam kan? nak So berjalan kita kena kan? sedia. Kadang-kadang kan Cik Aiman, ramai student dia dia neglect tahu benda ni. Dia ingat benda ni
tak apalah, nanti kita yang penting azam nak cemerlang ya. No, tak boleh. Kena sedia dulu benda ni, bahan mentah kita untuk skor A+ dalam PSI ni, subjek pendidikan syariah Islamiah, ada 5 benda lah yang saya ringkaskan ya. Atas meja kita lah Ustazah. Kena ada buku teksnya kan? Ya, kalau tak atas meja pun dekat rak buku pun boleh. Kat rak buku boleh? Kalau rak buku tak ada harapan lah cikgu. Oh, tak ada harapan dah. Tak ada harapan. Okey. So maksudnya mesti ada ya, mesti ada. Yang pertama buku teks atau buku rujukan pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Ya, dan tingkatan 5. Kena ada 2 buku lah benda ni. Ataupun boleh je. Kalau macam sekarang ni buku rujukan ada sekali form 4 dan form 5 pun boleh. Tak ada masalah. Cuma maksudnya yang mencakupi silibus tingkatan 4 dan silibus tingkatan 5. Kenapa saya letak buku teks alias buku rujukan? Sebenarnya buku teks ni dia main source kita dalam pembelajaran subjek pendidikan syariah Islamiah. Tetapi buku teks ni kalau kat Malaysia ni kita pinjam. Ya, dia skim pinjaman buku teks. Jadi untuk memiliki tu, kalau nak beli pun lagi bagus. Nak beli dari kedai buku, tapi kalau nak sediakan buku rujukan pun is okay. Ya, boleh tanya kalau in terms of buku rujukan, anak-anak boleh tanya ustazah kat sekolah anak-anak which publisher yang good for you lah ya, yang sesuai dengan kemampuan kita untuk memahami tajuk pendidikan syariah Islamiah ini ya. Okey, so bahan yang ketiga dan keempat ia adalah buku kerja dan modul. Ya, pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kenapa dibezakan? Sebab dia berbeza. Ya. Kenapa first tu buku teks dan buku rujukan? Untuk apa? Sebab kita nak buat rujukan. Kalau kita tak ada buku rujukan utama, so macam mana kita nak tahu isi, konten? Macam mana nak tahu, contoh kita jawab soalan, macam mana nak tahu jawapan? Ya, takkan nak Google je sepanjang masa kan? Satu, Google tu pun tak semestinya dia punya info yang kita dapat tu adalah betul dan sesuai dengan apa yang ada dalam silibus ya. Buku kerja dan modul ni kegunaannya adalah untuk kita menguasai certain topik. Ya, kalau ikutkan semua topik lah. Ya, sebab buku kerja ni atau modul dia memang special untuk penguasaan setiap topik dalam silibus. Kemudian benda yang kelima adalah set soalan pendidikan syariah Islamiah format SPM KSSM baharu. Kena tekankan format ni. Kenapa? Sebab set soalan ni adalah penting untuk kita drill diri kita, diri anak-anak untuk menjawab soalan berformat SPM yang sebenar, untuk kita tahu apa yang diperlukan, untuk kita tahu bentuk, untuk kita find out macam mana kita nak score full marks untuk setiap soalan yang diberikan, soalan-soalan lah ya. Okey, ini adalah kita punya bahan mentah yang kita kena sediakan ya anak-anak. Okey, saya teruskan ya. Sentiasa bersama dengan buku-buku ni. Ya, memang kena. Kalau anak murid saya tak ada ni, memang diorang akan dapat tazkirah tambahan lah. Ya, sebab tak menjadikan benda-benda ni. Tapi macam Syahmi, dia tak boboh dekat rak cikgu. Oh ya. Dia memang dah ada dalam kepala dah cikgu. InsyaAllah. Very good. Kalau dah dalam kepala tu, insyaAllah A+ dalam tangan ya anak-anak. Okay, so we move to this is our second step ya, RTS SPM PSI. Apa kita punya second step ialah mengenal pasti format SPM KSSM baharu mulai tahun 2021. So Encik Aiman, saya ni suka nak mengingatkan para student ya, para calon yang mengambil exam SPM ni, kita ni sebenarnya dalam perang tau. Oh, perang. Ya, war zone. Ya, war zone. So diorang tu kadang-kadang masa form 4 tu diorang rasa macam merdeka kan, sebenarnya it's not. It's not. We have to prepare from kita masa form 4 lagi supaya kita tak buat persediaan last minute ya. Tapi tak adalah kena bawa senapang cikgu ya. Dia tak senapang, senjata dia buku tadi tu lah 5 benda tadi tu. Itulah kita punya senjata. Kena bawa hand sanitizer. Oh ya. Okey. SOP. Kita doa lah ya COVID ni cepat pergi kan. Okey. So kita kena tahu kita punya lawan tu kan. So kita kena tahulah kita punya format SPM tu macam mana untuk subjek pendidikan syariah Islamiah kita ni. So, saya teruskan ya. Okay. Nama mata pelajaran sama saja, pendidikan syariah Islamiah. Kod kertas pun sama, 5228. Cuma bezanya antara SPM KSSM dengan SPM KBSM ialah masa KBSM ada 2 paper untuk bertulis, tapi untuk KSSM ni hanya 1 paper sahaja. Satu je. Senang lagi kot. Sebenarnya pembuat soalannya senang. Untuk anak-anak tu dia tahu, semua benda akan keluar kat situ. Macam tu lah. So kena 2 tahun punya buku teks tu memang semua ada kena kat sini. Macam tu. Okey. So jenis instrumen dia ujian bertulis, means tak ada ujian lisan ke, tak ada apa, semuanya 100 marks for
PSI ni dia akan dapat daripada ujian bertulis dalam SPM tu. So kena, day 1 tu adalah tempat berperang lah. Tempat perang. Dua buku dia kena hadamkan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 gitu kan. Sebab kita we are not talk about just lulus. Kita nak sukses. Sukses tu which is dia score A+ lah. Dia tak ada lain lah. Kalau saya memang A+ lah. Sebab kata Ustazah tadilah kan, tak ada benda lain melainkan A+ je yang boleh. Kalau B pun tak boleh. Wajib. Saya sebab bukan apa ya, Encik Aiman, kita ni sebenarnya orang Islam kan. Kita ni orang Islam, sebenarnya subjek-subjek ni dia sebenarnya kira makanan lah. Makanan, sebab dia tentang kita punya ibadat, tentang kita punya akidah. Jadi kalau orang Islam tu macam nak lulus pun tak boleh tu, dia macam Allah sayangnya, macam itulah ya. Jadi saya memang sukalah bagi motivasi kepada anak-anak murid, terutama anak-anak Islam kita kat luar sana. Please anak-anak please fokus ya untuk skor A+ ya dalam pendidikan syariah Islamiyah, sebab dia tidak mustahil. Tidak mustahil. We will share with you all the secrets, semua benda kita akan share ya. Share semua secret tu dia tak ada rahsia lagi nak skor, tinggal buat tak buat je. Tapi biarlah rahsia Ustazah. Belum lagi hari ini ya. Belum lagi hari ini. Okey, so saya teruskan. Okey, so dalam format SPM ni, ini adalah jenis-jenis item. Item ni maksudnya bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya ya dalam format SPM KSSM baharu, which is saya ambil benda ni daripada buku format pentaksiran SPM KSSM baharu ya, mulai tahun 2021 daripada Lembaga Peperiksaan ya. So jenis item yang akan ditanya dalam pendidikan syariah Islamiah SPM ada 3 bentuk soalan. Ya, dari 3 bentuk soalan, objektif pelbagai bentuk, subjektif respons terhad dan subjektif respons terbuka. Ustazah akan terangkan setiap jenis item ya. Okey, kita pergi kepada bentuk item yang pertama, iaitu jenis objektif pelbagai bentuk. Kalau dalam SPM KBSM sebelum ini yang berakhir pada tahun 2020, objektif means ABCD. Tetapi untuk SPM KSSM baharu ni, jawapan dia lebih kepada bentuk perkataan. So anak-anak kena tulis jawapan dalam mungkin dalam buku skrip jawapan, atau mungkin ada lampiran khas disediakan, saya kurang pasti dan belum ada taklimat lanjut daripada Lembaga Peperiksaan. Cuma nak cakap ialah semua jawapan dalam bentuk perkataan ya. Apa yang diberikan contoh dalam format buku format itu, ada yang kena isi tempat kosong, ada yang kena gariskan jawapan mana yang betul, diberikan 2 pilihan jawapan dan kemudian nyatakan betul dan salah. Ya, tapi sila bersedialah untuk pelbagai jenis soalan objektif, kerana jenis dia ialah objektif pelbagai bentuk. Ya, mungkin format mungkin contoh yang diberikan dalam buku format tu mungkin terhad ya. Okey, seterusnya. Okey, sebentar sebab saya ni pantang tengok soalan, saya memang nak terus bertanyalah kepada anak-anak murid saya ya, sama ada mereka ni ada tak membuat ulang kaji. Bersedia ni, bersedia. Jadi kalau tak dapat jawab tu, memang biasalah akan mendapat tazkirah tambahan lagi daripada Ustazah. Kalau saya dulu Ustazah kena ketuk ketampi. Kadang-kadang tu ketuk ketampi tu dia tak efek tau. Ya, jadi apa yang efek tu kadang kita suruh hafal. Biar benda tu educate lah. Something yang useful for them. Okey. So ini adalah contoh bentuk item 1, objektif pelbagai bentuk. Kalau kita lihat pada paparan di sini, pilihan jawapan telah diberikan. Ya. Pilihan jawapan telah diberikan, kemudian calon-calon atau murid-murid disuruh tulislah jawapan mana yang betul ya. Okey, soalan 1, persepakatan dalam kalangan ulama terhadap sesuatu hukum dikenali sebagai, kalau kita melihat kepada soalan ini ya, saya memang terus teranglah, saya memang yakin objektif pelbagai bentuk ni dia banyak menekankan kepada pengertian-pengertian istilah. Yang terdapat, yang banyak sangat terdapat dalam subjek pendidikan syariah Islamiah kita. Ya, jadi anak-anak, salah satu tips untuk dapat memberikan jawapan yang betul dalam soalan berbentuk objektif pelbagai bentuk ini ialah anak-anak kena hafal. Kena hafal dan menguasai, at least you know the concept.
ya, untuk setiap terms yang diberikan dalam subjek pendidikan syariah Islamiah ini. Okey, so nak tanya ni anak-anak yang ada dengan bersama Ustazah hari ni, siapa yang boleh bagi jawapan agak-agak ni? Kita ada as-sunnah, al-furu', al-ijma', al-qiyas dan al-illah. Ya, siapa yang nak memberikan jawapan pada Syahinda. Ya, sila Syahinda. Salah. Okey, apa dia Syahinda? Cuba bacakan soalan tersebut dan berikan jawapan. Ya, baca dari pertama ya. Okey. Baiklah. Nombor 1, persepakatan dalam kalangan ulama terhadap sesuatu hukum dikenali sebagai al-ijma'. Betul ke? Al-ijma'? Betul ke? Mari kita tengok skema dia. Mujur betul. Wow. Ya, al-ijma' ini merupakan ini bidang usul fiqh ya dalam pendidikan syariah Islamiah. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua ya. Okey, menetapkan hukum yang tiada dalam nas itu Al-Quran dan As-Sunnah dengan hukum yang disebut dalam nas dinamakan sebagai apa? Tadi Sabrina tak sabar nak jawab tu Ustazah. Kita bagi dia jawab tengok. Bukan main lagi ya Nik Sabrina. Okey, apa dia jawapannya? Jawapan saya Al-Qiyas. Al-Qiyas. Betul ke bukan jawapan? Al-Furu'. Adakah anda pasti? Ya, Al-Qiyas. Oh, betul. Ya, jawapan Tahniah, dia Al-Qiyas. Dia orang beranilah jawab sebab ada pilihan jawapan kat sini. Mana cik betul. Okey. Tapi alhamdulillah lah kita anak-anak sebenarnya patut bersyukur ya kalau kita dapat soalan macam ni sebab lembaga peperiksaan pun membantulah kan nak memberikan jawapan yang betul pada anak-anak. Cuma jangan pula take for granted mentang-mentang jawapan tak nak baca sebab kalau tak baca sama juga tak boleh jawab dengan betul. Ya. Okey, so kita tengok pula contoh lain bagi objektif pelbagai bentuk. Okey, gariskan, dia ada arahan tersendiri untuk soalan ni. Gariskan jawapan yang betul dalam kurungan di bawah. So, dalam soalan ini ada dua pilihan jawapan diberikan. So, kena gariskan yang mana satu jawapan yang betul ya untuk soalan ini. Soalan dia, perkembangan tamadun Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ialah untuk memulihkan apa? Akidah ke ketenteraan? Ini siapa ni? Jawab, ini soalan paling senang dalam dunia ya. Okey, Afika. Apa dia punya jawapan? Ya. Jawapan dia, perkembangan tamadun Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah adalah untuk memulihkan akidah. Ya, memulihkan betul ke? Akidah. Ya. Tak bagi jawapan lagi. Cuba kita tengok. Ya, betul. Jadi ingat anak-anak ya, kalau dia suruh gariskan, gariskan. Dia arahan suruh bulatkan, bulatkan. Arahan suruh apa, buat 4 segi, buatlah 4 segi. Macam tu nak cakap ni ialah dalam SPM ni, dalam exam lah ya secara umumnya, dia arahan yang diberikan dalam soalan exam tu, calon atau pelajar tu dia kena ikut 100%. Tak bolehlah kita ikut suka kita je nak bulat. Tak boleh. Sebab kadang-kadang kan kalau bagi ada certain subjek yang rigid, kadang benda tu menjadi boleh salah. Boleh tak dapat markah. Ya, kalau dia kata bulat hitam kan, memang hitam lah, janganlah warna lain. Ya, memang exam tu dia macam tu, dia lurus-lurus je. Ya, so anak-anak kena adalah skill-skill macam ni juga ya. Yang itu sebenarnya fourth step ya dalam kita punya ni, tapi tak apa. Kita touch sikit-sikit je hari ni. Alright. Okey, baik. Kemudian contoh lain untuk objektif pelbagai bentuk ni. Baik, Ustazah. Yes. Sebelum kita nak jawab soalan ni, kita boleh, berehat seketika boleh, Ustazah? Boleh. Dah tengok jawab soalan tu, nanti cari jawapan dia. Baik, kita bagi peluang kepada murid-murid kita untuk dapatkan jawapan. Kita berehat seketika. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Menurut saya, pendidikan syariah Islamiah ini sangat penting untuk mengenal pasti kaedah-kaedah ilmu usul fiqh untuk menghayati pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama mujtahid. Pada pendapat saya, antara cabaran dalam mempelajari subjek pendidikan syariah Islamiah ini ialah kita mesti mampu berfikir secara aras tinggi untuk menghayati secara terperinci pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan sistem perundangan Islam untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan seharian. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Antum ma'ana Tariq ila Najah SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan syariah. Kita bersama dengan Ustazah Rahmah. Ya, saya Cik Aiman. Okey, Ustazah. Tersenyum je Ustazah kan. Dan anak murid pun dah bersedia di belakang sana untuk kita nak jawab soalan berikutnya Ustazah. Silakan. Okey, saya bacakan sekali lagi soalan contoh lain bagi item objektif pelbagai bentuk ya. Anak-anak, okey, dia ada arahan juga yang tersendiri. Lengkapkan rajah berikut berkaitan sumber perundangan Islam di zaman sahabat ya. Okey, jadi dia ada Al-Quran, X, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Soalan dia, X dalam rajah di atas ialah ini maksudnya kalau macam ni mesti dijawab mengikut urutan yang betul ya. Oh, dia ada anak panah tu Ya, anak panah tu maksudnya dia tu lepas ini lepas ini ya, jadi kalau murid yang menguasai tajuk ni, kalau misal kata tersalah susun, dia kata alah Ustazah kenapa macam ni ya, jadi kita tengoklah anak murid yang ada pada hari ni boleh tak bagi tahu X ni apa ya. Siapa nak jawab? Ustazah cuba pilih seorang. Izmir. Okey, saya ni kalau ikutkan pedagogi tak boleh sebut nama. Nama murid. Jadi mereka yang biar bagi mereka kebebasan untuk kalau mereka mampu nak jawab, saya sebab jawab. Tengok macam berebut-rebut nak jawab tu. Okey, Izmir, silakan. Izmir. Okey, boleh bacakan jawapan dengan soalan dia sekali? Boleh. Jadi soalannya berbunyi, lengkapkan rajah berikut berkaitan sumber perundangan Islam di zaman sahabat. Jadi X dalam rajah di atas ialah saya rasa As-Sunnah. Kenapa rasa Izmir? Awak tak yakin ke dengan jawapan awak? Adakah anda yakin dengan jawapan anda, Izmir? Silakan. Okey, kita tengok ya. Rasa-rasa anak anda Izmir ni betul tak rasa dia ni? As-Sunnah. Tahniah Ustazah ucapkan. Ya, okey. So, dia satu markah Ustazah ya? Dapat satu markah. Okey, seterusnya? Jadi soalan ni dia nampak satu markah, tapi anak-anak kat luar sana please ya, satu markah ni dia sangat berharga. Dalam SPM sangat-sangat berharga. Yalah, nak dapat A+ Ustazah. Ya, dapat A+ ya. Satu markah pun tak boleh hilang ya. Okey, so next. Okey. Lengkapkan pernyataan berikut ya. Jadi untuk arahan ni dia kepada dua soalan lah ya. Jadi anak-anak, setiap arahan yang ada dalam kertas soalan tu baca. Setiap dakwat yang ada pada kertas soalan tu semua penting. Tak ada yang tak penting. Jadi baca semua sekali ya. Setiap dakwat Zah? Ya, setiap dakwat. Ya, titik muka surat kod ya, dekat kertas soalan tu dia tak ada dakwat yang tak penting kat situ ya. Dia semua penting. Okey, soalan nombor 5, menangkap binatang liar yang halal dimakan dan belum dimiliki serta belum dikuasai adalah maksud apa? Jadi sekali lagi Encik Aiman, kalau kita tengok dia memang kepada pengertian istilah. So saya nak tekankan anak-anak, pendidikan syariah Islamiah ni dia banyak sangat term dan istilah, please hafal. Kalau boleh memang hafal yang sama sebiji macam ada dalam buku teks. Dia punya maksud supaya kita dapat senanglah nak grade markah penuh yang dia offer tu ya. Okey, nombor 5, ada siapa yang ingat tak maksud kepada terms apa kat ini? Sila angkat tangan. Ya, Adam. Apakah? Ya, Adam. Pengertian dia Ustazah? Ya, maksud kepada istilah apa? Silakan. Jawapan dia ialah pemburuan. Pemburuan. Kenapa pemburuan? Kat mana dia punya keyword pemburuan tu? Dia melibatkan binatang. Binatang liar. Ya, binatang liar. Sebab kalau binatang ternakan, kita tak payah buru, dia ada je dekat kandang kan. Ya. So binatang liar, that's why dia punya keyword untuk binatang liar ni dia kepada istilah pemburuan. So lagi satu tips yang Ustazah nak share ialah dalam pengertian ni dia banyak keyword dalam tu. Keyword, kita ada killer point ya. Jadi anak-anak yang tak mampu nak hafal word by word untuk pengertian istilah, boleh hafal keyword ya, untuk kita tahu dia nak istilah ini, dia nak istilah ini, macam tu ya. Okey, soalan nombor 6, menetapkan hukum yang tiada dalam nas dengan hukum yang disebut dalam nas dinamakan. Ustazah rasa kita dah jumpa soalan ni tadi kan. So siapa tak dapat betul? Syahmi tak dapat betul, siaplah ya. Okey, silakan Syahmi. Soalan 6,
menetapkan hukum yang tiada dalam nas dengan hukum yang disebut dalam nas dinamakan al-qiyas. Al-qiyas. Ya Allah, Ustazah lupa nak bagikan dia punya skema jawapan ya. Gembira sangat anak murid dapat jawab betul ya. Okey, al-qiyas. Okey, tahniah kepada anak murid Ustazah yang dapat menjawab soalan dengan betul. Okey, so ini adalah bentuk terakhir yang Ustazah akan kongsikan bagi bentuk objektif pelbagai bentuk. Arahan dia nyatakan betul atau salah bagi pernyataan berikut ya. Senang kan? Nampak soalan senang, jawapannya belum tentu senang. Okey, jangan confident Jangan confident. Sebab lagi satu saya nak share ni Encik Aiman, kalaulah calon tu dia tak sure kan. So dia letak betul/salah. Dia suruh ustazah atau ustaz atau pemeriksa pilih jawapan dia. Memang salah lah jawapan dia tu. Siapa yang ambil exam ni, Ustazah? Dia suruh kita pula jawab. Okey, silakan. Sebab siapa suruh Encik Aiman dekat sini, saya memang ajarlah siapa-siapa yang ada. Okey, so soalan dia, antara keistimewaan tamadun Islam ialah menerima kemajuan tamadun lain yang selari dengan ajaran Islam dan berkembang dalam pelbagai aspek kehidupan. Jadi anak-anak kena tahu konsep baru boleh memberikan jawapan yang tepat untuk soalan ini, sama ada betul ataupun salah. Jadi siapa yang tahu konsep ni? Syahinda. Okey. Boleh cuba? Silakan. Jawapan dia betul. 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 Ya ke? Ini keistimewaan tamadun Islam. Ya, betul. Okey. Tahniah Ustazah ucapkan. Jawapan semua betul. Ya. Okey. Sebab mereka ni memang saya suruh buat ulang kaji sebelum menyertai program kita pada hari ini. Jadi maksudnya kat sini kita boleh prepare untuk exam. Ya. Yang kita boleh prepare. So jangan sangka yang tak prepare tu masuk exam boleh jawab. No, dia takkan boleh jawab punya ya. Okey. So kita masih lagi dalam second step. Ini adalah Ustazah nak kongsikan jenis item yang kedua, iaitu subjektif response terhad. Subjektif ni biasanya Cik Aiman, jawapan tu ditulis dalam skrip jawapan lah. Ya. Skrip kosong, skrip jawapan kosong, calon akan beri jawapan kat situ. Ya. So penerangan dia untuk jenis subjektif response terhad ni, soalan ni berkecenderungan mengehadkan bentuk dan respons pelajar, walaupun jawapan tu diminta daripada buah fikiran pelajar, tapi sebenarnya dia berbentuk fakta. Ya, jawapan dia tu dia tak boleh digoreng. Istilah kita lah. Dia tak boleh digoreng. Itu sebab tu terhad ya. Bentuk respons biasanya dihadkan melalui skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan. Jangan pening-pening dulu, saya akan share contoh soalan nanti. Dan biasanya item ini memerlukan pelajar memberikan respons dalam satu frasa atau satu perenggan. Ya, dia based on marks lah yang di-offer dan untuk setiap soalan tu. Kalau misal kata 1 point jawapan dia offer 2, biasanya jawapannya dalam bentuk perenggan. Kalau 1 point jawapan di offer 1 markah, cukup dengan bentuk frasa sahaja. Ya, ada contoh tak Ustazah untuk ada item untuk item ni ada. Jangan risau, sebab saya akan bertanya juga ya kepada anak murid saya. Risaulah Ustazah. Dia memang antara skill yang kita perlu ada untuk skor A+ dan sukses dalam subjek pendidikan syariah Islamiah ni, Cik Aiman, adalah kita buat drilling. Okey. Buat drilling ni kita kena biasakan diri kita, sebab dengan benda-benda ni lah yang benda tu nanti akan tegam tau, tersave dan download dan tersave dalam memori kita. Okey. So contoh soalan subjektif respons terhad, jelaskan pengertian ilmu usul fiqh. Nampak tak anak-anak? Subjektif means anak-anak kena jawab dalam bentuk ayat. Ya. Respons terhad maksudnya kena bagi fakta. Tak boleh goreng. Tak boleh ikut goreng-goreng ya, goreng air fryer ke semua tak boleh. Dia kena ikut, kalau saya memang sarankan ikutlah apa yang ada dalam buku teks kita. Takut hangit Ustazah. Goreng punya goreng hangit lah. Kalau hangit tu memang macam tu lah kan ya. Okey, so siapa anak-anak ni yang ingat pengertian ilmu usul fiqh ni? Okey, silakan. Syahmi, confident je Syahmi. Nak dengar jawapan betul tak? Okey, sila Syahmi. Ilmu usul fiqh ialah ilmu yang telah digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum syarak. Ilmu yang digunakan
oleh ulama dalam ulama. menetapkan hukum syara. Okey, sama ya, sebab saya memang biasakan anak murid saya untuk menghafal ya pengertian ilmu usul fiqh, dan jangan jangan rasa kalau kita hafal jawapan tu alah budak pelajar ni dia tak kebat. Bukan. Dia macam ni, untuk murid-murid kita berfikir secara kebat, aras tinggi, dia memerlukan info, dia memerlukan ilmu, dia memerlukan fakta. So benda-benda aras rendah ni memang diperoleh dengan cara mengingat dan memahami sesuatu istilah ataupun konsep ya. Jadi jangan risau kalau rajin menghafal is better for you ya. Is better, is okay ya. So macam ini boleh juga kita cari keyword. Kalau tak mampu nak hafal word by word, boleh cari keyword. Kalau macam dalam ilmu usul fiqh ni, dia ada ilmu, dia punya keyword yang pertama, dan yang kedua adalah menetapkan hukum syara. So kalau dah nampak tu, insya-Allah kalau dalam ujian dan peperiksaan, kalau dia letak keyword, insya-Allah boleh grade markah kat situ ya. Okey, soal contoh seterusnya untuk subjective response terhad, senaraikan 2 prinsip perundangan Islam. Dia offer 2 markah. Dia offer 2 markah, means 1 poin jawapan dia akan offer 1 markah sahaja. So boleh dijawab dalam bentuk frasa sahaja, tak perlu dalam bentuk ayat penuh ya. Okey, so anak-anak ada yang ingat prinsip perundangan Islam yang kita pelajari? Okey, Nik Sabrina. 2 prinsip sistem perundangan Islam. Yang pertama al-adalah, keadilan. Yang kedua asyumul. Ya, menyeluruh. Okey. Sekarang ni dia minta 2 markah dan dia minta 2 jawapan, tapi ustazah sediakan ceng-ceng 5. Boleh jawab lebih Ustazah? Ya, boleh jawab lebih, dan ini sebenarnya adalah skema keseluruhan lah daripada kita punya silibus. Memang ada 5 ni. Maksudnya kalau student atau calon dia bagi 2 antara skema ni betul jawapannya. Dan student kalau dah hafal 5-5 ni nak bagi 5 terus pun boleh. Tak ada masalah. Kalau ada yang salah pun dia boleh backup balik. Yes. Jangan risau. Pemeriksa atau ustaz-ustazah dia akan tanda semua jawapan yang ada. Ya, itu kewajipan kami lah sebagai ustaz-ustazah ya. Itu kewajipan kami. Dia tak dua je tak. Kita akan tanda semua sekali jawapan yang calon berikan ya. Okey, so al-adalah kita ada, dengan asyumul ya, kita pun ada. Selain itu kita ada adamul haraj, qillatut taklif dan at-tadarruj fit tashri' ya. Okey, so kita pergi kepada contoh jenis item yang ketiga, subjective response terbuka. So subjektif sama juga maksudnya tadi, kena isi tulis jawapan pada skrip jawapan. Respons terbuka, yang ini ni yang istilah orang kita boleh goreng lah. Boleh goreng, tapi goreng jangan sampai hangit kan, macam Encik Aiman kita cakap tadi. Jangan sampai hangit lah. Goreng jangan sampai hangit. Means goreng tu gorenglah pakai ilmu. Goreng berilmu, pakai bukan otak Ustaz. Pakai otak. Tak, goreng yang hangit tu pakai otak juga, tapi salah dia caranya tu ya. Okey. So subjective response terbuka ni dia memberikan kebebasan ya pada pelajar untuk merancang dan membentuk jawapan. So dalam untuk soalan jenis ini dia lebih kepada mainan teknik menjawab. Jadi kalau calon atau pelajar menguasai teknik menjawab untuk soalan jenis begini, insya-Allah dia mampu memperoleh markah lah. Kerana dia punya jenis jawapan tu lebih fleksibel ya. Okey, pelajar bebas mengemukakan idea, pendapat dan tanggapan mereka, mengorganisasi idea, membina hujah yang logis, membentangkan penilaian sebuah pemikiran. Yang ini kita akan bekalkan dengan teknik menjawab yang terbaik supaya calon-calon boleh get full marks yang di-offer pada soalan yang diberikan. Darjah kebebasan, inilah tadi tu, jangan goreng hangit tu. Ya, darjah kebebasan tertakluk kepada keperluan tugasan, rangsangan ataupun stimulus yang diberi. Jadi maksudnya di sini ialah setiap jawapan yang diberikan kena ada tulis penyata jawapan kepada soalan tadi. Ada soalan tu tentang apa? So keyword soalan tu kena ada pada jawapan. Itu satulah tipsnya. Yang kedua, terbuka ni maksudnya contohlah kan. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, contoh soalan dia, jelaskan 2 hikmah wukuf.
untuk pengetahuan anak-anak murid di luar sana, memang hikmah wukuf ni ada diberikan dalam buku teks kita. Dalam silibus ada. Okey. Tetapi maksud respon terbuka sekiranya calon atau murid tadi memberikan jawapan yang tak sebiji lah macam buku teks tu kan. Boleh ke? Tapi boleh diterima, yang penting betul. Itu maksud respon terbuka tadi. Ya, boleh faham. Lepas tu kita kena tengok juga untuk subjektif respon terbuka ni, dia kena setiap kali tengok soalan anak-anak dalam ujian dan peperiksaan, kena tengok dia punya berapa jawapan dia nak, berapa markah dia offer. Apa kaitan dengan markah tu? Sangat berkaitan sebab kita nak sukses means kita kena skor A+. Kan? A+, dia markah. A+ tu wajib tu kan? Yes, ya. Dan tidak mustahil ya. Tidak mustahil. Tidak Betul mustahil. Zazah. Means contoh 2 hikmah kan. Dia nak 2 hikmah, maksudnya dia nak 2 jawapan, 2 poin jawapan, dia offer 4 markah. Means 1 poin jawapan dia offer 2 marks. So 2 marks ni dia consist of 1 markah untuk isi, 1 markah untuk huraian. Macam tu dia cara memang macam tu. Yang kalau anak-anak dan murid-murid ni tahu ya, dia punya formula ni kan, dia memang dia boleh berusaha lah untuk dapat full marks. Saya selalu tekankan, you can get full marks for every single question yang ditanya dalam kertas soalan. Jadi biasanya untuk huraian ni kita tengok, kita bagi dulu diorang menjawab, baru kita tengok skema ya untuk jawapan hikmah wukuf ni. Okey, jangan sangka Ustazah dah syok kat sini, you all terlepas. Tidak ya. Okey, siapa yang nak menjawab ni hikmah wukuf ni? Ya. Ustazah nak sebut siapa-siapa? Okey, cuba tak apa, salah pun tak apa. Kena nanti menyebut ni, boleh? Saya sebut ya. Okey. Diorang ni macam takut Afika. je. Ya. Okey, ya, Afika? Afika? Silakan. Di freeze ke tu? Okey. Dijelaskan 2 hikmah wukuf. Yang pertama, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah kerana membelanjakan harta ke jalan Allah. Yang kedua, kita dapat merapatkan jurang antara orang kaya dengan orang miskin kerana orang kaya dapat membantu orang miskin dengan ikhlas. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, kita tengok dia punya kaitan tu, wukuf ni kan dia jenis membelanjakan harta ke jalan Allah ya. Dan dia punya jawapan tadi, yang pertama tadi mendekatkan diri dengan Allah. Betul. Dan yang kedua merapatkan jurang antara orang kaya dan orang miskin. Jadi jawapan yang Ustazah sediakan, okey, mendekatkan diri kepada Allah kerana membelanjakan harta ke jalan Allah. Tengok ya, dia ayat dia panjang sebab dia nak 2 markah tahu untuk satu jawapan. Isi pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau calon jawab macam ni, dia hanya dapat 1 markah sahaja. Itu baru point. So dia macam mana dia nak dapat 2 markah tadi tu? Macam mana tu Ustazah? So dia kena tambahlah huraian dia kat sini. Tu yang ada kerana tu Ustazah. Kerana. Macam mana nak buat huraian pun insya-Allah kita akan kongsikan pada sesi yang lain. Okey ya. Kerana melancarkan harta ke jalan Allah. Jadi maksudnya kat sini, walaupun mungkin jawapan ni tak ada dalam buku teks, yang penting dia betul kan? Dia betul, maka kita boleh terima jawapan ni dalam exam ya. Contoh jawapan yang kedua, menanamkan sifat pemurah dan suka berinfak. Kalau kita tengok memang tak ada kerana, tapi dia punya huraian berbentuk semata-mata kerana Allah pun boleh ya, sebab dia soalan jelaskan. Okey, so mendatangkan kebaikan yang banyak kepada umat Islam kerana harta wakaf boleh dibangunkan untuk pembangunan sekolah, masjid dan sebagainya. Yang keempat, merapatkan jurang perbezaan antara kaya dengan miskin kerana yang kaya dapat membantu yang miskin dengan ikhlas. Okey. So maksudnya sekali lagi, kalau misal kata dia minta 2, kita bagi lebih, boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kita cuba lagi seterusnya. Kita pergi seterusnya. Ini adalah contoh juga untuk subjektif respons terbuka. Ini yang menggunakan stimulus. Stimulus dia, rangsangan dia, memelihara dan mendidik anak adalah tanggungjawab suami dan isteri. So soalan dia, berdasarkan pernyataan di atas, terangkan 2 hujah bagi menyokong pernyataan tersebut. So, untuk soalan jenis begini, kalau kita tengok dia punya arahan ni, macam umum lah kan. 2 hujah bagi menyokong pernyataan tersebut. Means dalam jawapan anak-anak, kena ada keyword. Ambil daripada stimulus ini, barulah dapat bagi jawapan yang boleh dapat markah dalam peperiksaan. Ya? Okey, so ada yang nak cuba jawab? Silakan. Okey, Izmi. Okey.
Baiklah, saya cuba. Berdasarkan pernyataan di atas, hujah saya yang pertama untuk menyokong pernyataan tersebut ialah ibu bapa seharusnya menjadi contoh teladan yang terbaik buat anak-anak kerana sekiranya ibu bapa tersilap langkah dalam mendidik anak-anak, kemungkinan mereka akan mengikutnya. Selain itu, hujah saya yang kedua pula dalam menyokong pernyataan ini ialah ibu bapa seharusnya berusaha sedaya upaya untuk mendidik anak yang diibaratkan sebagai kain putih agar mereka mampu untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan tidak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jawapan dia kelas lah, Ustazah. Ini dah level-level universiti dah ni. Okey, sebab dahsyat, memang kami kat sekolah memang biasakan student kami kalau dia tengok je 2 poin 4 markah kena memang panjang macam tu. Macam tu. Kena panjang. Sebab dalam pendidikan syariah Islamiah ni dia memang skill goreng tu perlu juga. Skill goreng tu still perlu, tapi goreng berilmu. Goreng berilmu. Okey. So tadi ini adalah contoh jawapan lah ya. Saya bacakan dia punya teknik saja. Ibu dan bapa perlu bekerjasama dan berikan contoh tauladan yang baik kepada anak. Okey, ini dapat 1 markah kerana jika ada salah seorang yang berikan contoh tauladan yang buruk, anak akan mengikutinya. Ya, lagi satu ni, anak ibarat kain putih yang perlu dicorakkan oleh ibu bapa mengikut ajaran Islam agar anak tersebut menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Ya, kedua-dua ibu dan bapa akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat kelak jika anak mereka tidak didik secara Islam. Kerana setiap ibu bapa merupakan pemimpin kepada keluarga mereka. So, apa yang lagi Ustazah nak highlight dalam contoh soalan ni, tadi stimulus dia menyentuh kepada suami dan isteri. Ya, tapi itu sebab dia kata anak, so kita tak apa kita guna ibu dan bapa. Tapi kena ada masukan. Kalau awak bagi contoh jawapan yang umum kan, hujah saya, kita sebagai orang Islam hendaklah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jawapan macam ni, dia kemungkinan besar tidak akan mendapat markah kerana dia tak menyentuh isu soalan yang ditanya. Ya, okey. Yang ni kita masih berada dalam step yang kedua, Ustazah kan? Ya, format format. Saya terus masukkan sekali lah untuk teknik-teknik menjawab yang serba sedikit supaya anak-anak tahu format ni. Kita bukan setakat tahu. Kenapa kita kena tahu format? Supaya kita tahu what kind of answers yang kita boleh bagi dalam exam. Okey, Ustazah. Sebelum kita berakhir, mungkin ada apa-apa nasihat tak yang Ustazah boleh berikan kepada anak-anak pelajar, murid-murid dalam menjawab soalan ataupun mungkin ada teknik yang Ustazah boleh kongsikan kepada kita semua sebelum kita habis syarat. Silakan Ustazah. Okey, kalau nak cakap pasal nasihat ni sebenarnya banyak benda nak bagi. Banyak benda nak bagi. Banyak benda nak bagi nasihat kepada anak-anak di luar sana. Cuma sekarang macam ni, yang pertama sekali kena fokus semasa PDP. Kita tahulah kan zaman-zaman COVID ni adalah yang kita guna PDPR. Jadi anak-anak memang kena bermujahadah, ya. Bermujahadah, melawan nafsu, bersenang-senang tu kena lawan, mesti masuk kelas. Sebab dengan masuk kelas ni anak-anak boleh faham tentang tajuk dan boleh mengetahui, boleh bertanya, apa-apalah ustazah pasti akan menjawabnya. Don't worry, ustazah saya yakinlah ya. So, ustazah kat luar sana pasti akan membantu anak-anak bagi menguasai silibus pendidikan syariah Islamiah ini. Kemudian jangan lupa buat step yang pertama ustazah senaraikan tadi, ya, sediakan bahan mentah, masuk kelas, kuasai format ni, format SPM. Pentaksiran SPM KSSM baharu mulai tahun 2021 bagi subjek pendidikan syariah Islamiah yang akan memberikan anak-anak peluang ya untuk skor A+ ya dalam pendidikan syariah Islamiah dalam SPM 2021 insya-Allah. Okey, amin ya rabbal alamin. Ustazah, sebab saya tengok mereka ni pada sekolah sains. Jadi saya yakin mereka ni ada di kalangan doktor suatu hari nanti. Tengok Izmi pun nampak engineer. Ini Syami pun doktor. Semualah cerdik pandai semua ni, tapi kita nak biarlah mereka ni doktor-doktor yang bertakwa, yang berpegang kepada Islam. Betul tak? Ya, boleh saya nak tambah sikit ya Encik Aiman. Saya selalu tekankan kepada anak murid saya, you can become apa saja yang you nak. You nak jadi engineer, you nak jadi doktor, you nak jadi pilot, whatsoever.
Tapi basic Islam kita kena kuat. Pasal tu kita kena tekankan, kita kena faham betul-betul supaya kita jadilah engineer yang bertakwa melalui pekerjaan yang kita kita yang mendatangkan sumber halal kepada kita tu. Di samping kita mendapatkan sumber pendapatan yang halal, kita mampu menegakkan agama Allah melalui pekerjaan itu, insya-Allah. Okey, Ustazah, terima kasih banyak kepada Ustazah. Jom sama-sama kita ucap terima kasih kepada Ustazah, boleh tak? Kita letakkan tangan di dada dan kita ucapkan terima kasih Ustazah. Boleh tak? Sama-sama Okey, 1, 2 mula. Terima kasih Ustazah. Baik. Sebab itu hashtag kita Ustazah. Terima kasih Cikgu. Bersempena dengan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Guru. Jadi tema sambutan Hari Guru pada tahun 2021 ialah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Siapalah kita tanpa guru-guru kita. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Rahma dan juga murid-murid sekalian kerana menyertai kelas kita pada hari ini. Dan kita berada di akhir siaran. Kita undur diri dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.